Okey, sekarang lah ni tinggal ada 12 orang. Tak apalah, kita mulakan terus sebab dah pukul 11.22 dah cikgu tengok. Okay, jadi hari ni macam yang kita janjikan, kita akan teruskan pembelajaran matematik kita. Hari tu kita berhenti di muka surat 71. Jadi cikgu nak sambung. Hari ni kita nak buat untuk mereka cerita dan juga penyelesaian masalah dalam tajuk peratus, pecahan dan juga perpuluhan. Nak tengok tiga-tiga hari ni. Okey, kalau soalan yang melibatkan penyelesaian masalah, dia akan bagi awak dalam satu cerita. Okey, cerita ayat lah. Awak kena baca dan faham apa yang dia bagi maklumat. Kemudian kita akan pilih operasi apa yang sesuai dengan kehendak soalan dia. Akhir sekali dia akan kata, contohnya, kalau dalam matematik biasanya dia ada kata kunci untuk bantu awak. Kejap cikgu tak ingat buka kamera dah. Dah ke? Okay, kita kata kunci dalam matematik untuk bantu kita mengenal pasti operasi apa yang kita akan guna. Okay, contoh dekat sini, ni hanyalah contoh beberapa. Tapi kalau untuk awak sekarang, fokus kita nak tengok kata kunci untuk operasi tambah. Biasanya dia cerita, dia bagi maklumat, kemudian hujung ayat dia tu dia akan kata cari jumlah bilangan coklat contohnya. Maksudnya bila dia minta jumlah, kita kena kira menggunakan operasi tambah. Operasi tambah. Tu kata kunci untuk operasi tambah. Okay, yang pertama jumlah. Yang kedua boleh juga dia kata kira hasil tambah. Kira hasil tambah ataupun dia menceritakan dalam cerita tu benda tu makin bertambah. Contohnya saya ada coklat 5 biji. Kemudian coklat itu bertambah lagi 3 biji. Jadi berapa biji saya ada? Saya ada 5 biji coklat. Kemudian coklat tu bertambah lagi 3 biji. 8. 8 biji. 5 tambah dengan 3. Okey, yang ketiga dia boleh juga guna perkataan lebih besar atau lebih daripada. Maksudnya benda tu pun makin bertambah. Lebih banyak, terima. Okey, yang ini ni lebih kepada tahun ni darjah 456 lah ni. Cikgu tak saya sentuh yang bawah tu kata kunci. Yang ini je, cari jumlah hasil tambah atau bertambah lebih besar atau lebih daripada dan lebih banyak ataupun terima dah dapat. Okey, yang itu untuk tambah. Kita tengok kata kunci untuk operasi tolak. Sebelah dia. Contohnya dia bagi cerita, kemudian di hujung dia akan minta awak cari beza. Contohnya Ali tinggi dia 100 cm. Contoh je ni. Abu tinggi dia 70 cm. Itu dia minta cari beza tinggi Ali dan Abu. Okey, berapa beza tinggi Ali dan Abu? Ali 100, Abu 70. Beza Ali. memang Ali. Beza dia kita akan guna operasi Tolak. Operasi tolak. Sekarang kita ada maklumat 100 dengan 70. Mana nombor yang boleh tolak? Siapa nak tolak siapa? 100. 100. Tengok. Saya nak awak congok lah. 100 tolak dengan 70. Dapat berapa? 100 tolak 70. Buku pensel nak kira. 30. Berapa beza dia? 30. Ya, 30. Kita boleh kira dengan jari je walaupun jari kita tak cukup 100. Kita anggapkan dia 100, kemudian kita buang 70. 70. Jadi yang tinggal lagi 30. Jadi beza tinggi Ali dan Abu adalah 30 cm. Okey, kata kunci lain. Apa dia? Selisih. Yes. Kata kunci lain untuk tolak dia boleh cakap selisih. Ada juga dia boleh guna perkataan kurang daripada ataupun lebih kecil.
kita juga dalam ayat tu contoh kan, dia akan guna perkataan dikeluarkan atau dibuang. Contohlah, cikgu ada apa cikgu nak ada? Okey, cikgu ada 10 biji coklat Ferrero Rocher. Sedap kan? Tapi coklat cikgu daripada 10 tu, cikgu buang 5. Cikgu buang 5. Sebabnya masuk semut. Okey. Apa lagi tinggal pada cikgu? 5. 5. Sebab asal dia cikgu ada 10, kemudian cikgu buang. Bila buang, dia tak ada lah. Tolak. Tinggal lagi 5 coklat cikgu. Okay. Perkataan lain juga dia boleh guna menggunakan lepas tu beri kepada, bila kita bagi kepada orang, contohnya cikgu sama. Arif lah ada 100 ringgit. Oh adanya. Okey, Arif ada 100 ringgit. Dia beri kepada siapa? Siapa dalam kelas cikgu ni? Jalin ada ke Jalin? Ada. Okey, Arif ada 100 ringgit, dia bagi ke Jalin 50 ringgit. Dia beri kepada Jalin. Berapa baki duit Arif? 150. Apa 150? 50. Boleh cerita kan? 50. Okey. Arif dia ada 100. Dia ada 100 ringgit. Dia beri kepada Jalin 50. Dia beri 50 ya. Tinggal berapa lagi Arif duit dia? 50. 50. Bila beri maksudnya benda tu nilai yang asal dia kita buang. Kita tolak. Benda tu makin berkurang. Okey, kata kunci dia lain untuk operasi tolak juga baki. Ataupun dia boleh kata yang tinggal. Ataupun kita boleh guna dengan yang masih ada. Itu kata kunci untuk operasi tambah dan tolak yang kita nak tengok hari ni. Jadi, kita terus kepada muka surat 72, buku aktiviti awak. Kita nak guna terus daripada soalan tu. Dah buka? Sama tak paparan kita? Sama ke tak paparan kita ni? Sama dengan buka awak. Okey, kalau sama, kita tengok dulu yang pertama. Kita akan bina cerita, melengkapkan cerita lah. Yang ini selamat lagi, dia bagi ayat matematik. Kemudian dia suruh kita isi pada ruangan kosong. Okey, sepintas lalu kita baca dulu. Dina membeli, tak ada nilai, meter ribbon merah dan berapa meter ribbon biru. Okey, kemudian dia kata jumlah. Okey, apa cikgu kata tadi perkataan jumlah ni? Operasi apa sebenarnya? Tambah. Yes. Operasi tambah. Sebab tu awak tengok di sebelah ni, ayat matematik dia gunakan operasi Tambah. Tambah merujuk pada jumlah. Okay, jadi sekarang ayat matematik kita dia dah bagi. Cuma kita kena lengkapkan dalam ruangan kotak ni. Okay, kotak pertama ni kita nak isi dengan nilai yang mana? Kita tengok pada ayat matematik dia bagi. Apa nilai dia? 1/5. Cerita dia nak cakap Dina membeli 1/5 meter. Okey, meter ribbon merah dan ribbon biru berapa? 3/5. Okey, awak lengkapkan 3/5 di situ. Dah. Okay, kejap Kita letak 3/5, kemudian di hujung kotak yang terakhir jumlah dia. Jumlah tu jawapan dia lah. Apa jawapan dia? 4/5. Yes, very good. Kita pun letak dengan 4/5 meter. Okay, yang ini senang saja sebab dia dah bagi ayat matematik dan jalan cerita. Contoh nak bantu awak. Okay, boleh saya cikgu bergerak pada B? Boleh. Bergerak B Okay, A tu cikgu harap siap dah. Okay, B dia bagi ayat matematik dalam operasi tolak. Okay, apa kata kunci bila awak baca sepintas lalu ayat di tepi ni, apa kata kunci menunjuk pada operasi tolak?
Baki. Oh, bijak enggak Yes, Baki. baki. Okay, sebab tadi cikgu dah tunjuk dah kata kunci untuk baki merujuk pada operasi tu. Tolak. Jadi maklumat yang kita ada sekarang dalam ayat matematik 3/4 liter. Benda bekok tu kita sebut liter. Jangan panggil ulat tu. Tu simbol untuk liter. Nama kan? Acus mana? 3/4 ulat. Sudah. Orang pun tanya, siapa mengajar matematik kelas 3A? Cikgu Asia. Memalukan cikgu. Okay, ingat simbol ini simbol untuk Liter. liter. Kalau dia tambah gini, lepas tu ada gini. Sebut ke apa tu? Liter. Mujur tak ada orang baca my ulat saya. Mililiter, betul lah tu. Okey, maklumat yang kita dapat 3/4 liter tolak dengan 5/8 liter sama dengan 1/8. Yes. 1/8 liter. Okey, sekarang maklumat yang dia bagi sudah ada di sebelah kiri awak. Kita nak lengkapkan dalam ruangan kotak kosong. Okey, kotak yang pertama. Apa nilai dia? 3/4 liter. Kemudian kotak yang kedua. 5/8 liter. Okay, very good. 5/8 liter. Okey, kotak yang terakhir. 1/8 liter. Okay, 1/8 liter. Silakan dulu B sebelum cikgu gerak pada nombor 2. Belum. Cepat sudah B tu. Okay, dengan B dah siap. Bila habis kelas cikgu, tiga matematik pun siap. Okay, dah cikgu nak bergerak pada yang kedua. Dah. Okey, nombor 2. Sekarang kita nak bina cerita. Dia nak test. Dia nak test, dia nak uji keupayaan awak untuk buat ayat dalam bahasa Melayu. Okey. Jangan buat ayat dalam bahasa Inggeris pula. Hebat sangat. Sebab soalan dia dalam bahasa Melayu. Bina cerita berdasarkan ayat matematik. Ayat matematik berikut. Yes. Ayat matematik yang dia bagi di sini. Okey, ayat matematik dia adalah sifar. Macam mana nak baca? Sifar perpuluhan 7 kilogram. Okey, very good. Sifar perpuluhan 7 kilogram. Lepas tu? Tolak sifar perpuluhan 25 gram. Ini sebut macam mana ni sifar perpuluhan? Sifar perpuluhan 25 gram. Okey, cikgu ada dengar bunyi sebut 25 tu cikgu terkejut. Okay, yang ini sifar perpuluhan 25 kilogram. Sama dengan sifar perpuluhan 45 kilogram. Sifar perpuluhan 45 kilogram. Okay, sekarang ayat pencik sudah bagi pada kita. Kita nak buat ayat. Kita nak buat cerita. Sini pun dia sudah bagi gambaran raja, gambar untuk bantu awak bina cerita. Okey, kita tengok sekarang ini gambar siapa? Gambar siapa ni? Perempuan, bijak. Bagi nama perempuan tu Minoh ke, Maimun ke? Okey, nama apa nak bagi? Alia ke? Apa? Aminah. Oh, bagus. Aminah. Okey, ini adalah Aminah. Ini ialah Aminah. Okay, apa Aminah ni sedang buat? Dia guna apa tu? Buat kuih. Okey, dia nak buat kuih. Dia guna apa? Dia guna tepung. Pandanya. Jaling tu biar himan tu. Okey, dia guna tepung. Tepung. Nampak? Asal dia Aminah ni, dia guna tepung. Tepung tu jisim dia berapa? Sifar perpuluhan 7 kilogram. Apa tu baca titik itu? Sifar perpuluhan. Jangan baca sifar titik.
kilogram. 0.7 kilogram. Kemudian pada tepung tu, asal dia 0.7 kilogram, bila dia tuang dalam bekas, maksudnya dia sedang dia guna. Jadi kata kunci untuk operasi tolak dia guna. Dia ada. Guna berapa? Guna berapa? Tengok dalam ni ayat matematik tadi. Guna berapa? Sifar perpuluhan 0.25 kilogram. Bila dia guna 0.25 kilogram, tepung yang tinggal ataupun baki tepung berapa? 0.45 kilogram. 0.45 kilogram. Okey, jadi kita bina dah cerita. Kita dah dapat gambaran cerita ni gunakan gambar di sebelah ni. Jadi ayat kita mula kita boleh bina. Contoh cikgu bagi ayat cikgu, awak nak bina ayat awak pun yang lagi sedap, tak ada masalah. Okey, contoh ayat cikgu, cikgu kata Aminah. Tadi kita dah buat Aminah ada 0.7 kilogram tepung. Okey, apa yang Aminah tu buat dengan tepung? Dia apa? Dia makan. Dia Dia guna. Dia menggunakan, ni bahasa Melayu lah, kena guna ayat yang betul. Dia menggunakan berapa? Guna 2. 0.7 kilogram. Guna. Dia menggunakan 0.25 kilogram. 0.25 kilogram. Jadi baki tepung 0.45 kilogram. Yes, baki tepungnya 0.45 kilogram. Siap ayat kita. Cukuplah, jangan buat ayat panjang-panjang. Cukup 3 ayat. Ayat pertama, ayat kedua dan ayat yang ketiga. Okey? Boleh? Okay, awak nak salin dulu lah. Nak salin dulu. Salin dulu dalam masa 2 saat. 2, 1, Ahmad. Cikgu. Cepat. 10 saat lagi sekarang. Siap. Kejap. Okey, beres? Siap. Okey, kalau beres, cikgu terus ke bawah. Okey, ke bawah. Dia bagi apa ni? Siapa boleh bacakan cikgu ni? Dia dah belajar ni, sebut macam mana? Very good. 20%. Okey, sama dengan berapa? 20%. 20%. Kita nak bina ayat berdasarkan ni ayat matematik yang dia bagi. Tadi dekat sebelah kanan kita sekarang dia bagi gambar diskaun 20%, gambar baju. Jadi apa yang kita boleh bina? Kalau baju ni, kalau ada jualan diskaun, biasanya kita beli ke, kita curi ke, kita ambil? Kita beli. Ayat cikgu. Okey, kita beli. Jadi apa yang kita boleh buat? Ni baju lelaki ke perempuan? Lelaki. Bagi nama untuk lelaki dalam cerita ni. Muhammad. Okey, kita guna nama Muhammad. Mana hilang tu? Kejap. Cikgu. Kita guna nama Muhammad. Okay, Muhammad membeli apa? Membeli baju. Okey, membeli baju Adidas.
Katalah nama baju Adidas. Titik. Baju itu ada perkataan diskaun, betul? Balik perkataan itu. Baju itu diskaun berapa? 20%. Berapa peratus? 20%. 20%. Sebut bahasa Melayu, jangan sebut bahasa Inggeris. Okey, 20%. Okey, yang itu baru kita sebut maklumat yang ini. Sekarang kita nak cerita yang ini pula. Baju itu diskaun 20%. Jadi dia nak kena bang? Dia beli dia kena bang? Kena bayar. Dia membayar 20% daripada harga apa? Harga asal. Harga mula-mula yang sebelum untuk diskaun. Harga asal. Jadi lengkaplah cerita kita. Jadi cerita kita bina reka cerita ni. Muhammad dia membeli baju Adidas. Baju tu ada diskaun 20%. Kemudian dia perlu membayar hanya 20% daripada harga asal. Okey. Cikgu bagi masa 1 saat. Siap. Tak ada susah. Siap lah, belakang. Tak lagi. Ada tok lagi. Tengok lagi tu. 10 saat lagi. 10. Beres kodok dia. Dah. Ada lagi tak siap? Dah. Belum. Siap. Dah Boleh cikgu bergerak? Boleh dah? Boleh. Kalau tak sempat habis, cikgu bagi video awak tengok semula. Takut awak nak menulis nanti 5 jam kelas matematik kita sampai malam. Okey, kita teruskan. Yang tadi kita telah lihat untuk mereka cerita dan juga membinanya. Jadi seterusnya kita lihat macam mana kalau diberi kepada kita soalan dan dia minta kita selesaikan masalah. Siapa Alama, cikgu tutup dulu mikrofon dia sebab cik. Sorry Okey. Kita tengok muka surat seterusnya nombor 1. Okey, nombor 1, siapa nak tolong cikgu bacakan nombor 1? Saya. Okey, very good. Saya itu siapakah gerangannya? Mia Zara Sofia. Mia memang aja. Okey, go Mia. Ibu Filia menanam bunga ros merah di 3/10 bahagian laman rumahnya. 1/5 bahagian lagi ditanam bunga ros putih. Berapakah jumlah bahagian laman yang ditanam bunga ros? Okay, thank you. Okay, siapa boleh bagi tahu cikgu kata kunci soalan ni? Dia jumpa tadi. Apa kata kunci dia? Tambah. Oh, laju. Okay, tahu kita nak guna operasi tambah, tapi macam mana awak tahu tu operasi tambah? Jumlah. Kata kunci. Ya, ada perkataan dia suruh kita cari jumlah. Jumlah itu adalah operasi tambah sebenarnya. Okay, dalam erti kata lain, bila awak baca, awak kena faham cerita ni. Dalam cerita ni, Ibu Felia tu daripada 10 bahagian kawasan, ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10.
Okey, 3 daripada bahagian ini dia tanamkan dengan bunga ros warna merah. warna merah. Okey, kemudian 1/5 daripada bahagian yang sama. 1/5 dia tanam dengan bunga ros putih. Alah, kalau cikgu guna ros putih ni tak nampak warna ni. Cikgu guna kuning lah. 1/5. Maksudnya kawasan ini dia tanam dengan bunga ros putih. Mana putih? Jadi dia nak cari sekarang jumlah. Bila jumlah tambah. Tapi sebelum kita nak kira itu, kita lengkapkan dulu ruangan yang dia bagi. Dia suruh kita lengkapkan dulu ruangan maklumat yang kita dapat daripada jalan cerita ni. Okay. Yang ruangan pertama, berapa bahagian ditanam bunga ros merah? Awak keluarkan balik maklumat dia. 3/10. 3/10. Jadi kita letakkan dalam kotak ini 3/10. Maklumat yang seterusnya untuk bunga ros putih. 1/5. 1/5. Mana dah cikgu ni punya ni. Okey, 1/5. Okey, apa yang kita nak cari? Kita nak cari tadi bila dia tanya berapa. Berapa je, kita salin je ayat dia yang ini. Apa ayat dia? Jumlah bahagian laman yang ditanam bunga Awak pun ros. tulislah jumlah bahagian laman. Oh lah. Sempit lah turuan ni cikgu. Laman yang ditanam bunga ros. Tak muat lah. Boleh tak di bawah. Ditanam bunga ros. Besar sangat tulisan cikgu. Okey. Kemudian kita nak buat ayat matematik. Ayat matematik tu mestilah yang kena ada nombor. Kita dah dapat 3/10. Kita akan tambah dengan 1/5. Kemudian kita nak tahu apakah jawapan ni. Jawapan ni kita akan isi dalam kotak ini. Ingat balik tambah pecahan. Tambah pecahan kena pastikan apa yang sama dulu. Dekat bawah kena nombor sama. Apa A ke S? Ingat mula. S. S tu apa? S untuk apa sebenarnya? Penyebut. Ya, penyebut. Okay, sekarang kita nak kena samakan penyebut dia. 10 dan 5. Okay, untuk samakan penyebut, sebelum ni cikgu dah tunjuk pada awak. Kita akan guna jadual sifir. Jadual sifir. Okay, jadual sifir. Sekarang nampak tak jadual sifir tu? Nampak? Nampak. Nampak ke? Macam kecil je. Nampak. Mak dah nampak. Nanti cikgu nak besarkan. Nampak. Okey, sekarang 5 dengan 10. 5 dengan 10. Ada dalam sifir berapa? 5. Sifir 5. Sifir 5. 5. Sifir 5. Sifir 5. Bukan. Macam ni, ingat tak lagi? Kalau kita nak cari yang sama, kita kena mula dari sini. Dari sini, sebelah sini. Okay, sebelah sini kita nak tengok 5 dulu. 5 dan juga 10. 10. Okey, apa kembar dia? Dia mesti ada kembar. 10. Kembar kita sekarang 10. 10, yang ini pun 10. Tu kembar dia. Jadi kalau 5 kita nak jadikan 10, kita akan darab dengan berapa? Dia duduk ni. Sifir 2. Darab dengan sifir 2. 2. Ingat kalau 10 darab dengan 10 darab dengan sifir berapa ni? 1. Sifir 1. Tapi kalau darab dengan sifir 1 perlulah kita kira sebab dia akan dapat diri dia semula. Okey, kita ingat balik. Kita dah tahu kalau 5 tu kita perlu darab dengan 2. Okey, tulis di tepi ni darab 2, sini darab 2. Yang tak berubah 3/10. Kalau nak tulis darab 1 pun tak apa, tak saya tulis pun tak apa sebab dia akan dapat diri dia semula. Semula.
kira, ingat balik cikgu kata terus tarik bagi panjang siap-siap sebab kita dah boleh samakan penyebut dia. Bila kita samakan penyebut dia, kita dapat kembar dia 10. 10. Boleh lalu bawah tu 10. Sekarang masalahnya pada bahagian angka A ni, pengangka. Atas. Okey, pengangka yang pertama 3 darab 1. Dapat apa? 3. Tambah dengan kemudian 1 ni pula. 1 darab 2. 2. Okey. Dah boleh tambah sekarang? Boleh. Boleh lah sebab dia sudah sama penyebut dia. Apa jawapan dia? 5. Ayo 5 apa? 5 per 10. Okay, 5 per 10. Okay, masih belum lagi habis sebab cikgu tahu 5 dengan 10 ni sebenarnya ada dalam sifir berapa? Dia ada dua-dua ada dalam sifir berapa? 5. Ada dalam sifir 5. Jadi kita boleh permudahkan dia, kita kuruskan dia. Kita kecilkan dia dengan bahagi. Bahagi 5, bahagi 5. 5 bahagi 5. Berapa? 5 bahagi 5? 25. Itu darab. 1. 1. 5 bahagi 5. Macam mana dapat 1? Mana sifir cikgu? Okey, ni. Dalam sifir 5. Dalam sifir 5 ada kan? 1 per 2. Kalau permudah cikgu kata cari biar dua-dua tu ada dalam tiang yang sama. Sekarang 5 dengan 10 ada dalam tiang nombor 5. Bila 1 kurus, dengan 2. dia jadi 1 dengan 2. Bila kurus, dia jadi 1 per 2. Mana? Okey, tulis 1 per 2. Okey, jadi jawapan paling cantik yang kita dapat adalah 1 per 2. Nak tinggalkan 5 per 10 pun betul. Tapi jawapan dia tak cantik. Sebab kita boleh bagi dia kurus. Kalau kita boleh bagi dia kurus, kita kuruskan dia. Orang kuruskan comel. Orang berisi dia cabi. Okey, selesai dulu. Ya. Siap. Dah? Dah. Apa belum? Okey, cikgu bagi 10 saat. 10 saat ni sudah mulai. Dah, siap cikgu. Cikgu memang dah siap lama. 2 tahun lepas. Saya dah siap. Okey, kalau dah siap cikgu nak gerak pada soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua sekejap cikgu kena padam dulu petak sifir. Mana dah hilang petak sifir cikgu. Tak nak guna dah. Tak nak guna petak sifir dah. Sebab yang ini bukan pecahan. Okey, siapa tepu? Mengganggu. Okey, soalan yang seterusnya. Orang lain lah pula tolong baca. Takkan Mia je seorang dua ada kelas ni. Saya. Saya satu girl. Okay, Nabila go. 3, 2, 1, action. Cepatlah Nabila baca. Yang nombor 2. Surat 73. Dan Nadim dan pilihan. Okey, Jumlah jarak larian hari Isnin dan Selasa. Okay, thank you. Okay, kita tengok tadi Nabila baca dah. Apa kata kunci dia? Jawab nampak. Jumlah. Yes. Jumlah. Jumlah ni rujuk operasi tambah. Tapi kita nak tambah nombor apa? Nombor iaitu pada hari Isnin dan juga Selasa. Mana maklumat yang kita nak dapat hari Isnin dan Selasa?
Di mana kita nak dapatkan jarak pada hari Isnin dan Selasa? Dekat tepi tu. Yes, di tepi tu dia sudah bagi jadual. Okey, hari Isnin kita lengkapkan dalam ruangan kotak ni. Jarak larian hari Isnin berapa? 0.52 kilometer. Yes, very good. Awak letakkan dalam ni dalam kotak 0.52 km, kilometer, dan hari Selasa berapa? 0.46 kilometer. 0.46 kilometer. Sekarang kita nak isi pada ruangan yang dicari. Tadi cikgu dah ajar macam mana kita nak petik ayat tu. Jadi ayat tu kita nak petik daripada mana? Daripada mula mana? Dekat jumlah. Ya. Jangan ambil berapakah jumlah. Tak perlu berapakah. Jumlah jarak. Yang dicari adalah Isnin dan Selasa. Yes, very good. Yang itu kita kena salin semula. Jumlah, jarak, salin molek-molek, salin dengan huruf betul, tulisan comel-comel macam kita. Siapa tulis huduh macam dia. Tulisan cikgu comel. Lupa dengan muka cikgu. Apa dia? Sama dengan muka Cepat cikgu. tulisan cikgu. Tulisan cikgu sama dengan muka cikgu. Oh yes, biasalah. Riak pula cikgu di hari-hari yang mulia ni. Okey dah? Tak siap lagi. Siap. 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 5 saat lagi. Siap. Kok langsung lah. Siap. Langkah pun ni. Kejap Buat dulu mata. Okey. Siap. Okey, kalau dah siap. Sekejap nak duduk dulu. Okey, ayat matematik. Sekarang kita nak bina ayat matematik. Ayat matematik dia macam mana? Maklumat kita sudah ada. Okey, kita ambil nombor yang pertama. Hari Isnin, sifar perpuluhan 52 kilogram. Kilogram? Kilogram pula. Kilometer. Kilometer. Aduh, letih lah kalau jarak kita lagi dalam kilogram. Kena bawa batu ke belakang, sakit punggung. Okey, kemudian operasi apa kita nak guna? Operasi apa? Tambah atau tolak? Tambah. Kita letak dengan tambah dan maklumat nombor yang kedua ayat. Nombor dia adalah 0.46 kilometer. Okey, sekarang pada ruangan kira. Kira tambah perpuluhan ni. Boleh kira sekarang? Awak sendiri yang kira. Okey, kira dalam operasi lazim. Cikgu kata buat tiang dulu. Dan letakkan titik perpuluhan. Masuk betul-betul mengikut titik perpuluhan dia. Okay, barulah awak boleh kira dengan betul. Okey, kira sekarang. 2 minit je. Tak. Bumi kau tu. Ya, kalau dah siap apakah jawapannya? Tak siap lagi cikgu. Apa tak siap ni? Cikgu tahu cikgu tunggu jawapan awak. Dah siap. Okey, siapa gerangan yang dapat jawapan? Apakah jawapan anda? Jawapan anda bukan lagi rahsia. Oyaklah. Apa dia? Sifar populasi letusan. Tidak. Jawapan anda tepat sekali. 0.98. Okey, kita dapat jawapan tu. Kita
letak dalam kotak ini. Salingkan balik je jawapan dia. Kalau dapat selain daripada tu, kena semak balik kira semula. Siap. Okey, dah siap. Kita terus pada helaian yang seterusnya. Siapa pula nak baca? Siaplah latihan kita. Okey, seterusnya soalan yang ketiga. Siapa nak baca? Siapa nak baca? Takkanlah Elisa cikgu yang nak baca. Tak ada suara. Jaring. Jalin tu duduk makan roti canai ke? Okey. Go. Siapa nombor 3? Pada mulanya ada dua objek di atas penimbang. Dani meletakkan satu objek lagi dan penimbang menjadi seimbang. Berapakah jisim objek itu? Baca tu gak. Gap dia cerita dia sebenar. Kena. Okey. Cerita dia, thank you. Jalin. Baca cerita dia dekat sini ada satu objek. Objek yang pertama, berapa jisim dia? 0.75 kilogram. Sebut 75 puluh. 75 kilogram. Kalau duduk dalam kelas ni nak kena cokek ke cikgu dah. Wujud dia jauh. Wujud je cikgu duduk dalam komputer. Nak cikgu masuk lagi. Okey. Dia sebenarnya macam kita main jongkan-jongkit Contohnya awal dia, benda ini dia duduk macam ni. Congek gini. Dia letak objek ni yang pertama. Itu. 0.753 Dia boleh macam ni lah cikgu. Naik turun. Macam naik turun. Jangan naik tak turun-turun. Naik tak turun-turun tak tahulah pergi ke awan sana. Okey. Okey, asal dia jongkit pula dah. Habis dah cikgu. Objek yang pertama dia naik, jongkit ni dia berat dia. Kemudian dia letak lagi objek yang lain. Dua objek sini. Yang pertama sifar 0.16 kilogram. Sifar 0.16 kilogram. Kemudian dia letak lagi objek yang seterusnya. Yang ini ada tanda soal yang kita tak tahu. Tapi bila dia letak, jongkit ni jadi duduk sama. Sama berat. Bukan sama gajah. Saya pun nak cakap ni sama berat. Dia duduk macam ni. Kalau tak dia Adalah berat cikgu. Dia duduk congek macam ni macam gajah. Okay, sekarang bila dia letak objek tu yang kita nak cari sekarang jisim dia, dia jadi macam sama. Sama berat. Okay. Nampak keadaan dia. Jadi bila dia letak benda ni, benda tu berubah jadi macam ni. Sama kedudukan dia. Jadi kita nak tahu jisim yang ada dalam kotak ni. Berapa jisim dia? Macam mana kita nak guna? Operasi nambah ke tolak? Salah. Tolak lah sebab kita nak cari yang tinggal lagi. Tolak. Okay, sebelum tu kita ambil ayat main B. Jadi siapa nak tolak siapa? Nombor mana tolak nombor mana? Sifar 0.75. Yes, sifar 0.75 kilogram tolakkan dengan sifar 0.16 kilogram. Yes, yang ini kita nak kira. Jadi awak kena kira tolak perpuluhan sekarang. Nak tolak ataupun tambah cikgu pesan untuk nombor perpuluhan, buat tiang dan masukkan nombor betul-betul ikut titik perpuluhan. Jangan tak ikut titik. Siapa tak ikut titik, dia adalah melanggar etika perpuluhan. Langgar peraturan dia. Okey. Tambah pula dah. Siapa? Tolak cikgu. Prosita nak lah. Siapa tulis ni? Gajah ni. Apa tadi? Gajah cikgu, bukan cikgu.
Okey, 2 minit sekarang. Apa jawapan dia? Berapa jisim dia? Jangan awak pergi timbang berat awak pula. Satu. Ha, 1 minit lagi. Alhamdulillah. Dah? Dapat jawapan dah? Dah. Ya, kalau dah apa jawapannya? I'm waiting for your answer. Sifar Okey. perpuluhan 58. Benar kamu. 58. 59. 59. Macam mana baca dia perpuluhan? Cik kata dah jangan sebut 59. Sifar perpuluhan 59. Nak kena piak sungguh ni. Cikgu dia backing. Gajah, serang. Siapa yang sebut salah tadi? Okey, jawapan dia sifar perpuluhan 59 kilogram. Macam mana kita dapat sifar perpuluhan 59 kilogram? Tolak macam biasa, mesti mula dari arah belakang. 5 tolak 6, tak dapat. Tak dapat 5 pinjam. tolak 6 tak dapat, kita kena pinjam. Jangan ambil nil tolak 5, cikgu piak 5. Okey, pinjam dengan siapa? 7, tinggal 7 jadi 6. 6, bawa 1 pergi 5 jadi 5. 15. 15 tolak 6. 8 atau 9? 9. Okey, kemudian tinggal lagi 6 tolak 1. Kita akan dapat 5. Jadi jawapan dia adalah sifar perpuluhan 59 kilogram. Jangan baca 59. Kena piak cikgu. Okey, dah ya? Dah yang ni? Dah. Boleh? Dah. Okey, dah. Saya nak bergerak yang nombor 4. Okey, nombor Siapa pula nak 4. baca? Siapa yang bertuah nombor 4 ni? Saya lagi cikgu. Anak orang lain lah pula. Kan gajah cikgu buat betul Amna. Mana Amna Amna you? Kalisha. Amna. Pak baca Testing Amna. suara. Siapa dia baca? Cikgu boleh fahamikan suara. Cikgu boleh belajar. Amboi, mak kumai ni. Ya cikgu biasa lah suara macam pelakar. Okey, Okeylah, cikgu nak cakap perlahan je. Dengan suara ayunya. Nak baca. Nak baca nombor 4. Kasihlah baca. Cepatlah. Nakkanlah kita nak belajar sampai 5 jam. Dia 3/4 kuih kasui di dalam loyang. Okey. Kak anjing ambil 1/2 bahagian kuih itu. Berapakah kuih yang tinggal di dalam Lajunya loyang? bahagian dia tinggal. Berapakah bahagian kuih yang tinggal di dalam loyang? Okey, apa kata kunci dia? Berapakah bahagian kuih yang tinggal di dalam loyang? Apa kata kunci dia di situ? Okeylah, dia bermula dengan huruf T. Tolak. Tolak. Sebabnya dia kata dia nak cari berapa lagi yang tinggal. Ada berapa lagi tinggal. Contohlah, cikgu bagi benda yang mudah. Ada 10 butir coklat cikgu. Cikgu suka guna 10 lah. Okay, 10 butir coklat ni ada dalam simpanan cikgu. Kemudian cikgu pun makan dah 5 butir. Makan dah ni 5 butir. Makan 5 butir coklat. Jadi berapakah yang tinggal lagi coklat cikgu? 5. 5. Macam mana awak tahu 5? Macam mana awak tahu 5? 10 tolak 5, 5.
Oh, bijaknya. Sama dah juga dengan pecahan ni sekarang cerita dia. Asal dia kuih yang ada adalah 3/4. Kemudian kakak dia ambil. Bila ambil benda tu makin berkurang. Kita akan tolak. Tolak dengan 1/2. Jadi sama dengan berapa kita tak tahu. Itu yang kita nak cari. Okay, kita tengok. Sekarang ayat matematik dia adalah tolak pecahan. Ingat tadi kita dah kira tambah. Sekarang kita nak kira tolak. Syarat dia mesti sama apa? Sama titik. Sama titik apa? Sama penyebut. Ni pecahan. Hai. Sama penyebut. Sama penyebut. Mana mengarut ingat Okey, sekarang penyebut dia adalah 4 dan 2. 4 dan 2. Sekarang kita nak cari apa kembar untuk 4 dan 2. Mana paper sini? Okey. Kembar kita 4 dan juga 2. Apa kembar dia? 4. Yes, kembarnya adalah 4. Kalau 2 ni kita nak jadikan 4, kita perlu darab dengan 2. Darab dengan 2. Ingat lagi. Darab dengan 2. Kalau 4 nak jadi 4 darab dengan 1. Okay. Balik dekat maklumat yang kita dapat tadi. Okey, ingat kalau 4 nak jadi 4 darab dengan berapa tadi kita ingat? 1. Darab 1. Kalau bawah darab 1, atas pun kena darab 1. Kalau 2 nak jadi 4 darab dengan berapa? 2. Darab 2 di bawah, atas pun kena darab dengan 2. Okay, sekarang kita nak cantumkan penyebut dia, kembar dia. Kita dah tahu tadi kita pilih kembar kita adalah nombor berapa? 4. Nombor 4. Kita tulis 4 di sini. Sekarang kita nak selesaikan yang bahagian atas. Bahagian atas 3 darab 1. 3. Okey, 3 tolak 1 darab 2. 2. Okey, sekarang penyebut dia sudah sama. Kita dah boleh selesaikan. Apa jawapan awak? Jap. Jap. 1/4. Benar. Okey, jawapan yang diperoleh oleh Mia adalah 1/4. Okay, perhatikan 1/4. Kita boleh kuruskan lagi tak? Tak boleh dah sebab akhir dia ni dah nombor 1 balik atas. Dah tak boleh kurus dah. Dia dah paling kurus dan dia dah paling termudah dan dia dah paling jawapan paling comel dalam dunia. Jadi jawapan akhir kita adalah 1/4. Jadi dapatkan jawapan tersebut dan letakkan dalam ruangan kotak di bawah. Bahagian kuih yang tinggal di dalam loyang ialah 1/4. Okey, selesaikan dulu nombor 4 dalam masa 1 minit. Cikgu bagi masa. Selesai dulu mana yang tak selesai. Siap dah. Dah siap. Dah Siap. Awak menulis buat apa ni? Laju sangat. Okey, kalau dah cikgu nak pergi pada soalan yang kelima. Okay, beres ya? Okey, soalan yang kelima. Sekejap cikgu kena buang. Cikgu punya jadual sifir. Okey, soalan yang kelima. Siapa pula yang nak membacanya? Ya, cikgu. Ainul Madiah. Ainul Madiah. Mana Ainul Madiah ni? Pandai je bagi nama orang ni. Siapa baca? Buka mic. Sebut nama. Jangan sebut nama Siti Nurhaliza. Sudahlah. Go. Jalin nak baca pula. Beres lah Jalin. Hello. Betul jangan nak baca. Kumai lah nak baca. Saya nak baca, cikgu. Okay, go. Siapa tu? Amna. Amna baca dah ke ni? Tak baca lagi lah. Tak baca lagi. Okay, go Amna.
Macam mana ni Buah perempuan semua bangga ni laki ni mana? buah mangga 25% daripada buah mangga itu belum masak. Nyatakan peratus tersebut dalam perpuluhan. Oh, senangnya. Okey, maklumat yang dia kata, dia bagi 25%. Dia nak tulis dalam nombor perpuluhan. Apakah nombor perpuluhannya? Tukarkan peratus kepada nombor perpuluhan. Sifar perpuluhan 25. Yes, very good. Sifar perpuluhan 25. Macam mana? Ingat balik cikgu dah ajar. Bilang dari belakang 1 dan 2. Letak titik. Itu cara nak tukarkan peratus kepada nombor perpuluhan. Bilang 2. Sebab apa bilang 2? Sebabnya dia sebenarnya 25 per 100. Ada bilangan sifar. Bilangan sifar 100 ada 2 sahaja. Sebab tu cikgu buat 2 je mangkuk dia. Okey, boleh? Jadi jawapan yang kita dapat, kita lengkapkan dalam ruangan kotak itu sifar perpuluhan 25. Okey, selesai dulu dalam masa 1 minit sahaja. Ya. Alhamdulillah. Okey, Kendiri pula cikgu. Kendiri? Kendiri sendiri ya? Okey, uji diri. Kita nak pergi pada soalan seterusnya, uji diri. Arahan dia warnakan petak-petak untuk mencipta satu corak. Okey. Gunakan 3 warna yang berlainan. Dengar 3 warna yang berlainan. Jangan guna 3 warna yang sama. Kemudian awak kena tulis peratus, pecahan dan perpuluhan bagi setiap warna yang digunakan. Sudah apa ni cerita dia. Pertama sekali, kita pilih 3 je warna. Okay, kat sini cikgu bagi contoh. Cikgu punya corak cikgu. Cikgu guna warna apa? Hijau, merah, pokok, coklat tu. Okey, terakhirnya jadilah hasil corak cikgu membentuk apa ni? pokok. Pokok. Pokok apple. Yes, pokok apple. Okey, jadi maklumat yang kita guna ni corak cikgu ya. Corak cikgu. Kalau awak nak guna corak cikgu, lagi awak kena warna sama betul-betul dengan cikgu. Kalau nak guna corak lain pun boleh. Okey. Seterusnya kita macam mana nak isi pada ruangan bawah ni jadual. Tulis dahulu warna. Warna yang pertama, setelah kita kata kita nak tulis warna merah. Okey, warna yang kedua apa lagi kita guna? Warna Hijau. Okey, warna yang ketiga warna coklat ke? Okey. Kita pergi fokus kita nak lihat pada merah dulu. Okey, merah. Berapa ni? Berapa petak warna merah ni? 6. 6. Nanti dulu, sabar dulu. Sabar dulu, merah dulu. Okey, pecahan untuk warna merah adalah 6 per 100. 6 per 100 sebab kotak yang ini adalah kotak 100. Semua sekali nilai dia 100. Jadi yang warna merah hanya 6. 6 daripada 100 kita akan tulis pecahan dia dengan 100 sebagai 6 per 100. Okey. Nanti dulu, tak habis lagi. Sekarang 6 per 100. Kita nak tukarkan kepada peratus yang ada simbol. Jadi berapa? 6%. Yes, 6%. Okey, kemudian daripada maklumat tu juga kita nak tulis dia dalam bentuk perpuluhan. Kalau perpuluhan jadi berapa jawapan dia? Sifar perpuluhan 6. Sudah, salah. Sifar perpuluhan 6. Ya. Ingat dia adalah nombor 6 sahaja. 6 sahaja. Jadi bilang dari belakang 1, 2. Bila 1, 2 dia sebenarnya sifar
perpuluhan sifar. Sifar 6. Sifar perpuluhan sifar 6. Jangan tertukar. Okey, yang itu selesai warna merah. Kita nak tengok warna hijau. Okay, bilang berapa hijau? 13. 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, lagi 13, 14, 15, 16, 22. Okey, 22. Tulis dahulu pecahan per 100 dia. Jadi 22 per 100. okey, 22 per 100. Daripada pecahan 22 per 100, kita nak tukar kepada peratus. Jadi berapa? Yes, very good. 22 peratus. Okey, ruangan yang seterusnya kita nak letakkan adalah ruangan perpuluhan. Bila tukar kepada puluhan, dia jadi berapa? Sifar perpuluhan 2. Ya, sifar puluhan 2. Buka dah maklumat untuk ruangan merah dan juga hijau. Okay, yang terakhir saja lagi warna coklat. Coklat ada 8. Okay, coklat ada 8. Pecahan per 100 dia adalah 8 per 100. Kemudian kita tukar kepada peratus. Jadi berapa? 108. 180. Berapa ni nilai? 800 tukar kepada 100. 800. Ya, 8 peratus. Okey, tukarkan kepada Perpuluhan sifar 8. Yes, very good. Sifar perpuluhan sifar 8. Siap dah uji diri kita. Cumanya nanti awak kena, kalau awak guna jawapan ini, awak kena warnakan samalah pokok dengan cikgu. Dia tak boleh lain lah sebab kita guna maklumat dia merah, hijau dan juga coklat. Dengan bilangan pun sama. Boleh? Boleh. Yang tu nanti warna kemudian. Okey, untuk minggu ni sambil-sambil cuti sekolah, cuti kan, hari Khamis, Jumaat, Sabtu tak jumpa dah dengan cikgu, hari Ahad pun tak jumpa. Hadiah untuk awak. Buat sendiri. Yeay. Muka surat tu buat sendiri, boleh? Boleh. Ya ke? Boleh. Kalau boleh, saya dulu, cikgu test dulu. Sikit je. Okey. Sebelum cikgu suruh buat sendiri. Okey, kita tengok dulu sepintas lalu. Yang ini dia bagi dalam bentuk silang kata. Tapi silang kata biasa kita jawab dalam bahasa Melayu. Yang ini silang kata dalam matematik. Okey, yang pertama kita tengok pada ruangan yang ini. Yang kita boleh selesaikan dulu. 6/8 tolak 3/8. Okey, cantik dah ni. Penyebut dia sama. Jadi tak payah duk fikir untuk samakan. Terus boleh tolak berapa jawapan dia? 3/8. Ya. Jawapan dia 3/8. Okay, kenapa cikgu tulis terus 3/8? Sebabnya 3/8 dah paling Kurang. paling dah tak boleh kecil dah. Okey, yang ini 1/3 sama juga dengan apa? Ya ingat tak lagi? 1/3. Ambil mana boleh 1/3 sama dengan 1/3 juga? Lainlah. Pecahan setara. Ingat lagi tak pecahan setara? Tengok balik mana petak sifir. Kejap cikgu ambil petak sifir dulu. Aduh. Mana petak sifir cikgu ni? Okey, yes. Tu dah jumpa.
Okey, 1/3. Bila nak cari pecahan setara, kalau berpandukan petak sifir, kita tengok 1/3 1/3. Okey, 1 dan juga 3. Okey, 1 dan juga 3. Mana-mana nombor pada garis ini itu boleh jadi jawapan. Okey, 1/3 sama juga dengan 2. 2 per apa? Yes, 2/6. Boleh juga kita bagi jawapan sebagai 3/6. 3/9. Boleh juga jadi 4/2. 12. 4/12. Okay. Contohnya kita nak ambil 2 dengan 6. Kita pun tulis terus 2/6. 6/6. Boleh? Okay, jadi yang selebihnya awak cuba buat sendiri. Kebanyakan yang ini nak selesai dia, tolonglah guna petak sifir. Ingat balik macam mana. Boleh? Boleh. Okay, cikgu bagi tinggal kerja sekolah yang itu je. Dah siap nanti, boleh hantar gambar untuk cikgu. Hantar gambar ke cikgu? Jangan hantar gambar awak pula. Saya nak gambar buku. Gambar awak saya nak raih mana? Begitu. Okey, sampai di situ sahaja yang kita belajar hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain waktu. Sihat-sihat belaka, jaga diri masing-masing. Masih. Jangan pergi keluar saja. Duduk di rumah, sapu sampah. Jangan buat sampah. Kalau buat sampah kena rotan kat mok. Cikgu tak tahu. Okay, bye. Hashtag kita jaga kita. Bye. Bye. Lagi. Bye. Bye Jali. Bye semua. Bye Jali. Bye. Bye.